Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan semua sihat-sihat je. Duduk di rumah je dan jaga diri kita bersama. Okey. Hari ini kita akan belajar pelajaran sirah yang bertajuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan hari ini antum bersama Ustazah Nur Ashikin. Okey, dalam tajuk Nabi Ibrahim alaihissalam, Ustazah bahagikan kepada 3 unit. Unit pertama, Nabi Ibrahim mencari hidayah. Kedua, dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiga, hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey. Dalam unit 1 ni, objektif yang antum perlu capai di akhir pelajaran nanti, antum dapat yang pertama, menyebutkan sekurang-kurangnya 2 kelebihan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedua, menyatakan secara ringkas kehidupan umat Nabi Ibrahim. Dan ketiga, menyatakan secara ringkas cara Nabi Ibrahim mencari hidayah. Okey, boleh kan murid-murid semua? Okey. Kita masuk kelebihan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Ibrahim itu seorang penyantun, lagi penyabar dan berserah diri kepada Allah. Baginda dirahmati dengan darjat Khalil Tuhan, iaitu kesayangan Tuhan. Orang yang paling rapat dengan Allah. Semua rasul berasal daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihi. Nabi Ibrahim mencari hidayah. Macam mana? Bagaimana Nabi Ibrahim mencari hidayah? Okey. Syirik dan maksiat menjadi budaya hidup zaman Nabi Ibrahim ni. Okey. Umat ketika itu bukan sahaja menyembah berhala, tetapi juga menyembah cakrawala di langit. Raja pula mengakui dirinya adalah Tuhan. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar, bekerja sebagai pembuat berhala. Nabi Ibrahim tidak dapat menerima keadaan itu, lantas mencari Tuhan yang sebenar. Nabi Ibrahim merenung peredaran bulan dan matahari dengan memikirkan adakah itu Tuhan sebenar. Baginda pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hidayah kepada dirinya. Okey. Sekarang kita masuk pada sesi soal jawab. Yang pertama, senaraikan kelebihan-kelebihan yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedua, jelaskan secara ringkas bagaimanakah kehidupan umat di zaman Nabi Ibrahim. Ketiga, bagaimanakah cara Nabi Ibrahim mencari hidayah Allah. Okey, sekarang kita masuk unit 2, dakwah Nabi Ibrahim.
Objektif. Di akhir pembelajaran, antum dapat yang pertama, menyebutkan 3 perkara yang ditegaskan oleh Nabi Ibrahim ketika berhujah dengan ayahnya. Kedua, menceritakan secara ringkas peristiwa Nabi Ibrahim dibakar. Okey. Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayah baginda. Bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayah baginda? Nabi Ibrahim tidak pernah jemu berdakwah kepada ayahnya sendiri. Baginda berdakwah kepada ayahnya dengan penuh lemah lembut. Ayah baginda berasa marah dengan dakwah baginda dan mengancam akan melempar batu kepada baginda. Baginda juga disuruh oleh ayah baginda agar pergi sejauh-jauhnya untuk tempoh yang lama. Tahukah anda, ada 3 perkara ditegaskan oleh Nabi Ibrahim ketika berhujah dengan ayah baginda. Yang pertama, baginda akan sentiasa berdoa memohon rahmat Allah dalam usaha dakwah baginda. Kedua, akan berhijrah meninggalkan ayah dan kaum baginda yang syirik. Ketiga, akan sentiasa mendoakan keampunan untuk ayahnya. Okey, peristiwa Nabi Ibrahim dibakar. Setelah Nabi Ibrahim mendapat peluang yang sesuai, Nabi Ibrahim memusnahkan semua berhala yang berada di kuil kecuali patung berhala yang paling besar. Kaum musyrik pun terkejut melihat semua patung yang dimusnahkan, lantas menangkap dan menyoal baginda. Nabi Ibrahim meminta mereka bertanya sendiri kepada patung berhala yang paling besar. Mereka berasa amat marah dengan jawapan baginda dan mahu membakar baginda di khalayak ramai. Tapi Nabi Ibrahim tidak rasa takut. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, api yang panas menjadi sejuk dan Nabi Ibrahim langsung tidak terbakar. Mereka terkejut melihat Nabi Ibrahim keluar dari api dalam keadaan selamat sambil bertasbih dan bertahmid. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita masuk pada sesi soal jawab. Yang pertama, apakah 3 perkara yang ditegaskan oleh Nabi Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya? Yang kedua, bina peta alir tentang peristiwa Nabi Ibrahim dibakar. Okey, sekarang kita masuk pada unit 3. Hijrah Agung Nabi Ibrahim alaihissalam. Objektif yang perlu antum capai. Di akhir pembelajaran, murid dapat mengingati fakta-fakta dalam peristiwa hijrah Nabi Ibrahim. Boleh ya? Nabi Ibrahim berhijrah ke Palestin dan Mesir. Di Mesir, baginda berkahwin dengan Hajar setelah sekian lama tidak mendapat anak dengan Sarah.
Mereka dikurniakan anak iaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah membawa Hajar dan Nabi Ismail ke semenanjung tanah Arab. Mereka berdua ditinggalkan dan bermulalah peristiwa besar di Mekah. Pada usia yang tua, baginda mendapat berita gembira pula daripada malaikat mengenai kelahiran anak daripada isteri pertamanya, iaitu Sarah, dan anaknya bernama Nabi Ishak. Okey, sekarang peristiwa besar di lembah Mekah. Keimanan Hajar yang redha ditinggalkan Nabi Ibrahim di lembah Mekah yang kering. Beliau berlari-lari anak dari Bukit Safa ke Bukit Marwah mencari air untuk anaknya. Hentakan kaki kecil Nabi Ismail menjadikan air terpancar keluar yang disebut sebagai air Zam-Zam. Redanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail patuh dengan perintah Allah apabila Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya Ismail. Pembinaan Kaabah oleh Nabi Ibrahim dan anak. Okey, sesi soal jawab. Yang pertama, negara manakah tempat Nabi Ibrahim berhijrah? Kedua, siapakah nama isteri pertama Nabi Ibrahim? Ketiga, siapakah nama anak Nabi Ibrahim yang dilahirkan oleh isterinya Sarah? Empat, siapakah nama anak Nabi Ibrahim yang dilahirkan oleh isterinya Hajar? Okey, setakat ini sahaja pembelajaran kita untuk sirah. InsyaAllah kita akan bertemu di masa yang akan datang. Semoga anak murid ustazah semua dapat manfaat dari apa yang ustazah sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.